Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar. So hari ini kita akan masuk ke topik ukuran image digital 2.2.1. Okey, kalau 2.2.1 ni kalau kita tengok kita akan mempelajari ukuran image digital dan juga image audio. Tapi hari ini kita akan fokus kepada image digital. Okey, tanpa membuang masa, mari kita tengok apakah tiga atribut. Okey, atribut ni ialah unit yang kita gunakan untuk mengukur image digital. Okey, yang pertama ialah resolusi. Resolusi ialah bintik-bintik kecil yang dikenali sebagai pixel dalam paparan monitor, handphone, TV atau mana-mana skrin yang melibatkan skrin digital. Ia mempengaruhi ketajaman dan juga kejelasan sesuatu image. Okey, sesuatu image. Okey, yang kedua ialah dimensi. Dimensi ialah panjang dan lebar image dalam pixel, merupakan jumlah pixel yang membentuk image. Dan yang ketiga ialah kedalaman bit warna. Okey, apa itu kedalaman bit warna? Bilangan 1 dan 0 untuk menandakan satu warna tertentu di dalam image digital. Okey, semakin tinggi bit, semakin berkualiti image gambar. Okey, lepas ni kita akan pergi satu persatu resolusi, dimensi dan kedalaman bit warna. Kita akan tengok supaya pelajar lebih memahami dan boleh membuat perbandingan di antara ketiga-tiga atribut. Okey, kita pergi yang pertama. Atribut yang pertama itu resolusi. Okey, resolusi ini ialah bintik, bintik-bintik kecil yang dikenali sebagai pixel. Okey, ini dot per inci. Dalam paparan monitor, handphone, TV atau mana-mana skrin digital, ia mempengaruhi ketajaman dan kejelasan sesuatu image. Oleh yang demikian, okey, sebelum kita terangkan yang ini, kita terangkan dulu 3 DPI ini macam mana. Okey, maksudnya kalau kita sebut 3 DPI, maksudnya ada 3 pixel menegak dan juga lebar dan panjang dia ada 3, okey? 1 2 3 1 2 3. Okey, dia cuma boleh menyimpan 9, okey? Kalau kita tengok 1 2 3 4 9 saja. 3 DPI. Contohlah kita mau menggambarkan bunga, untuk 3 DPI, gambar bunga tu tidak menggambarkan apa-apa pun. Even 9 DPI, okey, 24 DPI mungkin kita boleh agak sudah. Okey, macam bunga. Okey, kalau 72 DPI, okey, sekurang-kurangnya 72 DPI kalau untuk pencetakan dia sudah okey, tapi tidak berapa jelas, tapi dia just nice, okey lah. Kalau kita mau print muka, nampaklah dia muka. Kalau kita mau print dia ialah makanan, kita tahulah makanan tu apa, okey? Tapi kalau 3 DPI dia tidak menggambarkan apa-apa. Okey. Sehinggalah 300 DPI. Okey, apakah yang membezakan 72 DPI, 100 DPI dengan 300 DPI? Okey, maksudnya kita bayangkan ada 300. Ini yang benda yang sama tapi dia ada 300 pembahagian. Ini ada 100 ke atas, 100 ke bawah. Okey, bayangkan kalau kita zoom, kita cuba zoom gambar. Kalau ini ialah 300, ini ialah 100, yang mana kita boleh zoom lebih maksimal. Kasi zoom in, maksudnya kita besarkan gambar. Sudah tentu yang 300 DPI, bila kita zoom dia habis-habisan, dia akan lebih jelas berbanding 100. Apatah lagi daripada 72. Okey, kalau 3 DPI ni kita tak payah zoom. Belum zoom pun sudah. Ini kita panggil dia pecah pixel. Okey, so bila kita zoom gambar besar yang mempunyai DPI yang sangat besar, dia tidak akan pecah. Okey. Kesimpulannya, semakin tinggi, kalau kita beli telefon tu kan, kita tengok dia megapiksel. Berapa megapiksel dia punya kamera. Okay. Semakin tinggi megapiksel kamera handphone tu, maka semakin berkualiti image dihasilkan. Okay, belajar tentang image digital, mau apply di mana? Salah satunya ialah sewaktu mau beli handphone. So, sebab itulah semakin tinggi megapiksel handphone,
maka harganya pun lebih mahal. Okey, itu dia punya beza. So ada ilmu boleh apply. Okey, itu ialah resolusi. Okey, ingat benda yang paling penting yang kena ingat, semakin banyak, semakin banyak bilangan pixel dia, image akan semakin berkualiti. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah dimensi. Apa itu dimensi? Okey, dimensi ini ialah panjang atau lebar image dalam pixel. Biasanya dalam screen lah juga ya. Kalau dalam kertas kita tak panggil pixel, kita panggil dia sentimeter, milimeter. Pixel ni dia cuma paparan screen. Kita ingat ya, dalam paparan screen. Okey, contoh kita ada 128 pixel kali 72 pixel gambar dengan 2006 pixel dengan 144 pixel. Okey, secara mata kasar pun kita confirm lah, kita akan tahu. Okey, Raja 2.6 mempunyai image quality yang lebih baik daripada Raja 2.5. Okey. Sebab kita tengok bilangan pixel dia. Okey, sebab kita tadi sudah belajar tentang resolusi. So kita kaitkan juga dengan dimensi. So dia benda yang sama. Cumanya dimensi ini kita mau katakan ialah panjang dan lebar image untuk image digital. Okey. Jangan pula pixel ini dalam kertas kamu bilang pixel, tak wujud lah. Biasanya designer, okey, mau design poster, mau design apa-apa sajalah, banting ke, itu yang penting main dengan berapa image yang diperlukan. Mau print banner banting tapi menggunakan pixel yang kecil, so bila dia print itu yang gambar banner dia pecah-pecah. Atau mau print gambar, sudah tahulah gambar tu dia kecil, kamu pergi kasih tarik lagi, kasih besar-besar, so memanglah dia pecah sebab bilangan pixel dia kurang. Okey. Okey, so kesimpulannya, semakin panjang dan lebar image gambar dalam paparan monitor atau screen, maka semakin banyaklah bilangan pixel. Apabila banyak bilangan pixel, maka ia akan menghasilkan image yang berkualiti. Okey, seterusnya ialah kedalaman bit warna. Okey, kedalaman bit warna ni dia berbeza sikit dengan resolusi dan dimensi. Okey, kedalaman bit warna ini ialah bilangan 1 dan 0, iaitu bit, untuk menandakan satu warna tertentu di dalam image digital. Semakin tinggi bit, semakin berkualiti image gambar. Okey, sebagai contoh, apa yang dimaksudkan satu bit? Okey, ini ialah satu pixel. Ini ya, setiap pixel ini dia boleh pegang berapa banyak warna. Okey, contoh, ini ialah ada 12 warna pensel dengan 48 warna pensel. Kalau kita ingin menghasilkan gambar bunga raya, okey, bunga raya seperti raja, okey, seperti raja yang cikgu tunjukkan ini. Okey, menggunakan 12 pensel warna dengan 48 warna menghasilkan lukisan ini, yang mana kita akan mendapatkan gambar yang lebih berkualiti, yang lebih realistik. Okey, maksudnya yang lebih real. Okey, sudah tentu yang dapat menyimpan lebih banyak warna. Itu yang dia punya analogi lah. Okey. So, kedalaman bit warna ini ialah berapa keupayaan satu pixel warna untuk menyimpan bilangan warna lah. Dia boleh diwakili oleh berapa banyak warna. Okey, kalau satu bit dia cuma boleh menyimpan, okey, satu bit ini dia boleh cuma simpan dua warna, iaitu setiap pixel dia boleh simpan cuma warna putih dan hitam. So that's why lah gambar ni cuma hitam putih. Okey, kalau 2 bit 4 warna, iaitu warna putih, kelabu cerah, kelabu gelap dan warna hitam. Okey, so di sini untuk 2 bit dia cuma boleh menghasilkan gambar seperti ini. Okey, kalau 3 bit ada 8 warna. Okey, contohlah dia ada warna hijau. Okey, warna hijau tu dia cuma boleh simpan 8 jenis warna hijau. Okey, warna merah 8 jenis warna merah. Okey, itu maksudnya begitu. Dia boleh menyimpan, keupayaan dia untuk menyimpan
warna lah, mewakili, bukan menyimpan sebenarnya, yang boleh diwakili. Okey, setiap piksel menggunakan 3 bit untuk mewakili warna. Okey, so maksudnya semakin besar bilangan bit, okey, contohlah 16 bit. Ini ya, 16 bit ni pun sudah cukup cantik gambar. Sebab okey, 8 bit. Okey, ni 8 bit pun sudah cukup cantik sebab dia boleh menyimpan 256 warna. Okey, bayangkan ini cuma 48 warna pensel. Kamu bayangkan kamu ada 256 warna pensel. Okey, maksudnya warna merah, ton warna merah, hijau, semua ni dia akan makin bertambah. Jadi dia berkeupayaan untuk menghasilkan quality image yang lebih baik. Okey, itu maksudnya. So untuk yang 24 bit lagilah, dia boleh menyimpan sehingga 16 juta warna. Bayangkan 16 juta warna. Satu piksel ni boleh diwakili oleh hampir 16 juta warna. Memang sangat banyak. So bolehlah pelajar kaitkan, semakin tinggi bilangan kedalaman bit warna, semakin berkualitilah image gambar yang akan dihasilkan. So senang saja untuk kedalaman bit warna. Okey, seterusnya mari kita tengok apakah perkaitan size image file dengan format file gambar. Okey, biasanya setiap image yang kamu download, yang kamu simpan di komputer, dia ada ini, data dia seperti ini. Okey, macam mana mau tengok? Cikgu sudah tunjukkan dalam kelas hari itu. Kamu pilih gambar, kamu right click kamu punya mouse, klik property, so ini yang akan dihasilkan. Okey, di mana kita mau tengok format format gambar. Okey, type of file di sini dia akan menunjukkan apakah jenis format file. Okey, size di sini, okey. Size yang digunakan. Untuk maklumat yang seterusnya kita boleh pergi details lah. So hari ini kita just mau bincang size image file dengan format file. Okey, JPEG. JPEG ini banyak diguna pakai dalam mana? Handphone kamu guna apa? JPEG kan? Okey. So ini ialah format file, dia ialah JPEG. Okey, JPEG ini dia banyak digunakan dalam internet sebab dia boleh muat turun dengan cepat, sebab saiz dia yang boleh dimanfaatkan. Okey. Dan juga kamera digital berkualiti rendah pun biasanya macam handphone kita memang dia pakai JPEG lah. Kalau dia pakai RAW, baru satu gambar pun sudah full kita punya memori. Kalau yang biasa pakai DSLR tu dia tahulah. Okey, so cikgu dah mau bincang di sini. Ini ialah cikgu just mau tunjukkan ada JPEG, ada GIF, Graphic Interchange Format, ada bitmap, ada tag image file for format TIFF. Okay, so kita next slide untuk melihat. Okey, so mari kita tengok perkaitan size image file dengan format file. Okey, kita bandingkan dari aspek bit warna, kemampatan. Kemampatan ni ialah adakah image tersebut boleh dikecilkan saiznya dan apakah kelebihan untuk keempat-empat format file gambar ni lah. Okey, kalau JPEG, dia boleh menyimpan 256 hingga 16 juta warna. Kalau GIF, dia boleh hanya menyimpan 256 warna. Maksudnya, kamu rasa macam mana? Adakah dia berkualiti image dia? Okey. Di sana kita boleh buat perbandingan. BMP 256 hingga 16 juta warna dan TIFF dia boleh menyimpan 16 juta warna. Dia tiada lagi 200, dia boleh simpan 16 juta warna. Okey, kemampatan, adakah saiznya boleh dikecilkan? JPEG yes boleh, GIF pun boleh, BMP tidak boleh. TIFF boleh tapi dia tidak menjejaskan kualiti image. Dan kelebihan, okey, JPEG ini saiz dia yang kecil, mudah dibuat turun, sebab tu dia sangat popular digunakan di internet dan juga penggunaan handphone sebab mudah untuk dikongsikan. Kan kalau kita guna Telegram, WhatsApp, kalau kita mau share gambar kan kita memang share gambar JPEG. Siapa yang tak perasan tu tak tahulah dia .jpg atau jpeg. Okey, kalau GIF ni dia menyokong animasi, dia punya kelebihan. Okey, contoh kalau kamu reply
reply message yang ada gambar budak senyum-senyum, yang ada animasi tu kan, yang ada pergerakan dia comel-comel tu, yang ada pergerakan tu ialah animasi. BMP image yang paling berkualiti tinggi. Okey, TIFF image dia tidak terjejas bila dimampatkan. Ini dia punya kelebihan lah. So kamu boleh Google cari apakah format file lain yang diguna pakai. Salah satu yang sangat popular juga ialah PNG. PNG ni kita boleh guna dia, kita boleh buang dia punya background belakang. Maksudnya kalau kamu mau kasih tindih-tindih gambar, dia tiada background belakang. Faham ke maksudnya tu? Kalau kurang faham boleh Google, nanti kita akan bincangkan semula untuk next class. So cikgu harap dengan adanya video ini boleh membantu pelajar lebih memahami topik image, unit yang diguna pakai atau atribut yang diguna pakai untuk image digital. Okay, sekiranya ada sebarang kekeliruan atau tidak faham, bolehlah PM cikgu. Okay, so terima kasih kepada pelajar yang semua yang sudi untuk meluangkan masa.